Hai guys, selamat menonton HNC TV. Sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini untuk video terbaru dikemas kedi mengenai isu-isu semasa terkini dan sensasi. Jangan lupa share video ini untuk manfaat bersama. Hai guys, perkongsian kita hari ini mengenai serangan atlet Paralimpik Ukraine hanya bikin Malaysia malu. Sikap rakyat Malaysia yang gemar menjadi jago di media sosial atau disebut sebagai sindrom Laskar Papan Kekunci, Keyboard Warrior Syndrome, sejak sekian lama dilihat kini terbawa-bawa di luar kawalan. Karena itu kata pakar psikologi Profesor Hussein Habil mendorong mereka menjadikan atlet Paralimpik Ukraine sebagai mangsa kecaman. Di sebalik hakikat dia tidak bersalah menyebabkan Malaysia terlepas pingat emas acara melontar peluru kemarin. Merujuk kontroversi yang melanda atlet Malaysia Muhammad Ziyaf Zulkifli yang terlepas pingat emas di Temasa Paralimpik Tokyo 2021, Hussein berkata kecaman terhadap Maxim Koval itu ada kesan emosi gagal dikawal. Katanya warganet yang mengalami sindrom Laskar Papan Kekunci menyerang pihak lain sebelum mereka dapat mengetahui isu atau kedudukan sebenar. Kadang-kadang kita ini emosional sedangkan kita tak tahu apa sebenar masalahnya. Saya rasa apa yang berlaku itu salah tanggapan, maka apabila emosi mengatasi kewarasan, jadi macam itulah kita tuju kemarahan pada sesiapa yang kita anggap silap. Tapi orang dah marah apabila sedang begitu, kata orang when they blow they thought, siapapun dia bersalah, katanya. Terdahulu Malaysia kecewa apabila kabar baik yang datang pada awalnya bertukar menjadi sedih apabila lontaran Ziyad tidak diambil kira kerana gagal mematuhi peraturan ditetapkan penganjur kejohanan Paralimpik Tokyo 2020. Ziyad menyertai acara lontar peluru kategori F20 lelaki dan mencatatkan rekod baru dunia dengan lontaran sejauh 17.94 meter. Dia diklasifikasikan sebagai DNS, did not start, atau tidak memulakan saingan selepas melewat 3 minit daripada masa yang diberikan untuk berada di kawasan persediaan. Asalnya ada pihak mendakwa Ukraine membuat protes atas kemenangan Ziyad, namun maklumat lanjut menunjukkan pembatalan itu dibuat oleh Jawatan Kuasa Paralimpik Antarabangsa IPC. Jurucakap IPC memberitahu Ziyad dibenarkan membuat lontaran sementara penganjur meneliti rayuan yang dikemukakan kontingen Malaysia. Bagaimanapun IPC mendapati rayuan tersebut tidak diterima sekaligus penyertaan serta lontaran Ziyad tidak direkodkan. Susulan keputusan itu, netizen Malaysia segera bertindak menyerang media sosial Koval dengan pelbagai kata-kata kutukan, ejekan dan kejian termasuk membabikan keadaan fizikal atlet terbabit. IPC juga menyatakan rasa kesal mereka atas tindakan warga net Malaysia melemparkan cacian ke atas Koval serta Majlis Paralimpik Ukraine. Hussein berkata jika seseorang berada dalam keadaan marah, perasaan itu boleh mengatasi kewarasan. Jadi kepada siapa dia rasa boleh arahkan emosi itu, dia pantai saja. Dan kita ini biasalah ramai keyboard warrior. Keyboard warrior syndrome ini dah lama pada kita, dah jadi biasa. Ini salah satu daripada cirinya, kata ahli akademik itu. Anggap Ziyad teraniaya. Hussein juga berpendapat orang ramai sepatutnya menganalisis dulu apa yang berlaku serta memahami keadaan isu berkenaan sebelum mereka membuat pertimbangan. Jika tidak, kita yang akan menanggung malu, jelasnya. Pakar Psikologi Counseling Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, Dr. Fauziah Muhammad Saad pula berkata orang yang menyerang atlet Ukraine itu berada kecewa selepas mengharapkan negara mendapat pingat emas. Apabila perkara toksik itu ada dalam pemikiran, ia akan menyebabkan seseorang terdorong membuat pertimbangan tidak rasional. Warganet rasa dah menang kemudian ditarik balik, jadi dia tidak rasional. Bila kognitif kita ada sekatan seperti ini, ia akan mengganggu emosi dan tingkah laku, katanya. Tambahannya, tindakan mengecam Koval itu adalah tidak wajar sama sekali, malah memburukkan imej negara. Sebagai rakyat, kita perlu menghormati keputusan yang dibuat dan bukannya mengambil tindakan melulu. Kita harus objektif sebab saya faham tujuan mereka serang itu untuk mendapatkan keadilan selepas berasa Ziyad teraniaya, jelas Fauziah. Rakyat di negara ini nilai sendiri. Suara rakyat, suara keramat.